Allah. Subhanallah. Allah. 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 Subhanallah. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas, kita sama-sama telah pun memperbincangkan, masih lagi di dalam perbincangan tajuk yang ketiga, iaitu adab imam ketika salat. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah bincang dua daripada adab imam ketika salat, iaitu apa dia? Yang pertama, sunat bagi imam, sebaiknya imam itu menjaharkan suaranya ketika ia mula untuk mengangkat takbiratul ihram, mana angkat suaranya. Itu adab dia lah. Jangan disirkan suaranya sehingga menimbulkan kekhawatiran daripada kalangan makmum, adakah imam ini sudah mula takbir atau tidak. Kemudian yang seterusnya, yang kedua, imam adalah perlu mengambil perhatian daripada 6 perkara saktah yang kita sebut, iaitu
Saktah yang pertama selepas imam takbiratul ihram, imam saktah, iaitu diam sebentar. Kemudian barulah imam baca doa iftitah. Lepas daripada imam baca doa iftitah, imam saktah sekali lagi, iaitu diam sebentar, sekadar tempoh masa boleh zikir subhanallah. Baru imam baca at-ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim secara sir, iaitu perlahan. Lepas daripada tu imam saktah lagi, iaitu diam sebentar. Barulah imam memulakan bacaan surah Al-Fatihahnya. Kalau solat sir, bacalah secara sir. Kalau solat jahar, bacalah secara jahar. Sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, habis. Saktah lagi sekali, iaitu sekitar boleh kita baca subhanallah, barulah imam dan makmum sebut amin. Lepas amin, saktah lagi sekali lagi. Ini yang dipanggil sebagai saktah yang panjang, iaitu sekira-kira boleh memberikan ruang kepada makmum untuk menghabiskan bacaan surah Al-Fatihah makmum itu tadi. Maka lepas daripada itu, imam pun mulalah baca surah pilihan. Lepas imam habis baca surah pilihan, saktah yang keenam yang terakhir, imam sunat diam kejap sebelum dia nak rakaat. Ada 6 tempat. Cuma saktah yang pada yang kelima ini, perbincangannya telah kita bincang secara panjang lebar pada pertemuan lepas, berkaitan dengan apa hukum baca Fatihah bagi makmum dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Kita dah bincang. Yang kita sebut dalam mazhab Syafi'i, wajib makmum itu baca surah Al-Fatihah, melainkan makmum yang masbuk, tapi hanya pada rakaat yang pertama sahaja. Adapun rakaat selepas tu dia wajib baca Fatihah. Sebab tu tujuannya bila makmum itu, bila mana dia wajib baca Fatihah, maka sebab tu kata ulama dalam mazhab Syafi'i, sunat bagi imam itu dia diam sebentar, beri ruang kepada makmum nak habiskan bacaan surah Fatihahnya. Bukan dengan cara dia habis dia baca Fatihah, dia diam dalam berapa saat, dalam 2-3 saat dia terus baca surah. Yang ni saya dah pernah sebut, masalah ini akan menimbulkan masalah, dia akan bertembung. Yang mana kita tahu dalam mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Nanti makmum mana nak baca Fatihah, dah lah tak dengar Fatihah dia angkat lagi suara. Jadi dia belaga, bertembung. Nanti orang akan tuduh mazhab Syafi'i ini tak murni, tak molek. Sebab apa? Sebab masalah ni lah. Kan? Bila tanya imam, mazhab apa mazhab Syafi'i. Tapi bila lepas Fatihah, imam tak saktah. Kalau kita cerita mazhab Hanafi, memang ya makruh tahrim makmum baca Fatihah, tak boleh baca. Dan Fatihah makmum itu adalah ditanggung oleh imam. Itu dalam mazhab Hanafi. Bukan sekadar Fatihah saja, baca surah pun tak boleh. Makna dalam mazhab Hanafi, imam baca Fatihah, makmum diam je. Lepas tu imam baca surah pun makmum diam je. Jadi makmum tak boleh baca Fatihah dan tak boleh baca surah. Itu dalam mazhab Hanafi. Tapi hari ini kita lebih ramai dan lebih banyak yang cenderung dan mengamal kepada mazhab yang lain. Kita dekat Malaysia ni, imam lepas habis baca Fatihah, imam tak nak saktah. Makmum wajib baca Fatihah tak? Wajib. Bila makmum wajib baca Fatihah, imam baca surah, makmum, sedangkan makmum tengah baca Fatihah, ramai yang tengah nak baca Fatihah ni, jadi dia berbelaga tuan. Dia nampak tak cukup molek lah. Ada yang makmum baca kadang-kadang tak sempat habis. Sebab apa? Sebab dia ulang ayat ni 2-3 kali. Sebab dia dengar suara imam, dia tak boleh nak fokus. Tersasul pun ada juga. Betul tak? Dan kita sebut juga dalam mazhab Syafi'i, sunat bagi makmum apabila imam baca surah, dia dengar, dia tak payah baca, dia dengar je. Sebab tu kata ulama, bagaimana makmum tu nak dapat fadilat dengar bacaan imam sedangkan dia tengah fokus baca Fatihah je. Nampak tak? Dia faham tak so? Ini betapa pentingnya tuan-tuan, kita kena faham akan kenapa imam itu sunat saktah lepas baca Fatihah. Habis baca Fatihah, amin disebut, dia saktah. Yang ni dikata saktah panjang. Imam Nawawi juga sebut dalam kitab Al-Azkar secara jelas, panjang lebar disebut tuan-tuan.
Tapi kita duk baca kitab Al-Azkar, baca kitab Al-Azkar Imam Nawawi, tapi tak baca pasal solat. Kita baca pasal amalan-amalan zikir-zikir tu tak. Dan kitab Al-Azkar ni banyak orang ambil zikir-zikir, amalan-amalan berdasarkan hadis Nabi dia ambil. Tapi bila zikir pasal solat, tuan-tuan, pasal peraturan solat dia tak ambil. Dia tak amal kat situ. Lainlah kalau kita berada pada tempat orang yang berlainan mazhab daripada kita, dan kita nak menghormati akan mazhab ni, maka kita terus sahaja baca, tak diam. Tapi kita perlu faham bahawasanya di Malaysia ini majoriti mazhab adalah mazhab Syafi'i. Dan mereka ada kewajipan untuk menghabiskan bacaan surah Al-Fatihah. Adapun dalam salat sir itu tak jadi masalah sangat. Kerana makmum dia tak dengar bacaan imam. Bila makmum tak dengar bacaan imam, maka makmum wajib habiskan bacaan Fatihah. Dan lepas daripada itu, kalau makmum ada masa yang terluang, dia sunat baca surah. Itu pernah kita bincang pada pertemuan lepas juga kan? Ingat kan? Jadi tolong tuan-tuan, mana yang siapa yang jadi imam, siapa sajalah, bukan imam je tak, tapi siapa saja yang jadi imam. Imam kepada siapa? Kepada anak-anak, kepada suami, kepada isteri dia kan. Patut kena faham perkara ni elok-elok, kerana kita nak datangkan keharmonian dalam beramal akan mazhab tu sendiri. Kita tak salahkan lepas imam nak baca Fatihah, imam nak baca surah tu, boleh, tak ada masalah. Tapi nanti dia akan nampak tak molek, tak cantik. Sebab apa? Dia bertindih. Imam memang suara dia pakai mic, so dia tak ada masalah sangat, dia bacalah. Makmum ni kadang-kadang ada jenis makmum yang nak, mana satu aku nak baca ni, ada yang sampai diulang Fatihah. Sebab apa? Dia kata mana satu ayat ni dah terpatah balik, pergi depan patah balik, tak masuk-masuk. Akhir sekali bila imam rokok, dia tengah baca Fatihah, dia dah jadi kategori salasa arkani maqsudah. Kan? Itu yang kita khawatirkan kan? Sebab tu ambil langkah, apa kita ambil langkah pertengahan, ambil amal sunnah ni tuan-tuan. Yang kita sebut ni tuan-tuan adalah sebut daripada apa yang disebut oleh majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan, saya pesan untuk diri saya dengan tuan-tuan sendiri. Andai kata nanti satu masa tuan imam tak ada kat masjid, kita pula jadi pengganti kepada tuan imam, orang lantik kita, amal yang ni. Kan? Kenapa ada dia tanya kepada saya kan? Dia tanya, Ustaz, kenapa buka bincang ni pening Ustaz bincang masalah ni? Natijahnya apa tuan-tuan? Kita hari ni ramai orang suka duduk kuliah yang macam ni, ceramah bebas, banyak gelak ketawa daripada ilmu. Ramai tak orang suka begini? Ramai tuan-tuan tak? Ramai. Tapi bila kita nak buka pengajian kitab tuan-tuan, dia takut. Dia takut tuan-tuan. Dan bila tuan-tuan, saya tak nafikan, kebanyakan kalau bila dibuka pengajian kitab di masjid atau surau, jamaah yang duduk tak ramai, betul tak? Tapi kalau tuan-tuan buat ceramah umum, kan, tuan-tuan tengok yang datang ramai tak? Sebab hari ni masyarakat kita lebih suka ceramah yang penuh dengan gelak ketawa berbanding dengan manfaat ilmu yang nak diambil. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa buka kitab ni kan? Kan? Kita dah solat berjemaah satu hari 5 kali dah cukup lah, madai lah. Dia tanya saya begitu kan. Jadi saya tanya satu soalan pada dia, dia tak faham. Habis macam mana tu nak selesai? Kalau tak tahu nanti tanggung nanti. Sebab ilmu ni bukan ilmu fardu kifayah, ini ilmu fardu ain. Tapi bukan yang kita maksudkan fardu ain ni bukan tuan-tuan belajar sampai jadi alim, tak. Bukan tuan-tuan belajar hafal kitab, tak. Belajar untuk faham. Ini ilmu ni ilmu apa sebenarnya ni? Saya tanya pada dia, ilmu ni fardu ain, kan? Fardu ain ni dimaksudkan sini tuan-tuan, bukan tuan-tuan belajar sampai jadi alim, tak. Bukan tuan-tuan belajar sampai tuan-tuan kena hafal satu-satu apa yang disebut oleh kitab, tak. Tapi kita belajar untuk faham. Dan bila berlaku kepada diri kita, kita dah tahu dah langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Itu je tujuan ilmu tu. Untuk orang awam ya, tapi untuk orang alim tak boleh begitu. Untuk orang alim dia kena tahu dasar-dasar apa dia dalil dan sebagainya. Itu bagi orang alim. Boleh faham jadi kalau ada orang tanya kat tuan-tuan, duk ngaji kitab ni 3 tahun tak habis-habis, 3 tahun dekat Taman Seri Bangsa
3 tahun saya rasa. Tak habis-habis. Baru separuh dia kata Ya tuan-tuan, kalau mengaji kitab ni saya tak nafi, ada sampai 10 tahun mana ada. Sampai 10 tahun. Kalau tuan-tuan kadang-kadang ada duduk ngaji pondok, tuan-tuan tengok berapa lama. 3-4 tahun tak habis-habis. Kalau nak habis satu kitab ni cepat tuan-tuan, kena buka pengajian hari-hari. Ini kita jumpa sebulan 2 kali. Itu pun kadang-kadang sebulan sekali. Kadang-kadang tak jumpa terus. Kan? Jadi memang 3 tahun lah jadinya. Tapi kalau kita jumpa hari-hari, insya-Allah tak sampai setahun dah boleh habis. 2 bulan 3 bulan dah habis lah. Kan? Jadi pendekatan yang kita ambil sebagai imam, maka kita saktahlah untuk mengelakkan berlaku kecelaruan daripada kalangan jamaah. Kan? Ustaz, kenapa Ustaz Imam Mekah tu dia lepas Fatihah tak baca, dia tak saktah pun? Dia tanya kita balik. Saya tanya, di sana tu mazhab resminya mazhab apa? Hanbali, betul? Jadi kita pula kena ikut dia. Tapi kita tetap wajib baca Fatihah. Tetap wajib. Cuma kalau imam tak saktah lepas tu, kita kena baca Fatihah cepat-cepatlah. Boleh faham tak? Ini tidak kita pergi umrah, buat umrah sebulan, mungkin haji lah kan. Duduk sana lama, balik sini kita ikut dia. Kita bawa pula. Kita tak salahkan, kerana pendapat mereka pun benar dalam menurut ijtihad mereka. Tetapi yang menjadi silapnya apa dia? Kita amal tak sesuai dengan apa yang sesuai dengan keadaan di Malaysia ni tuan-tuan. Yang majoriti, saya tak kata ada juga yang negeri yang tidak mengamalkan mazhab Syafi'i sepenuhnya, tak. Kan? Majoritinya yang bermazhab Syafi'i, kan. Jadi tolonglah murnikan dia, molekkan dia supaya jamaah tak jadi huru-hara. Kan? Baik. Selesai tuan-tuan, kita dah bincang pada pertemuan lepas tentang 6 saktah. Hari ni kita nak masuk halaman 365. Muka surat 365. Muka surat 365. Pada yang ketiga, apa dia adab imam ketika salat yang ketiga? Dia kata sunat membaca doa iftitah atau istiftah. Boleh, dua-dua boleh sebut. Tapi lazim orang sebut yang mana? Iftitah, betul tapi kalau tuan-tuan dengar istilah istiftah, tak salah. Betul, dua-dua betul. Itu menurut kata, mungkin sebahagian kitab dia guna iftitah, sebahagian kitab dia guna istiftah. Dua-dua betul. Jadi ini satu ilmu. Kalau tuan-tuan dengar salah satu daripada ini, tak salah lah. Tapi kalau orang yang belajar satu je, dia kata, ada ke istiftah ni? Dia akan cakap begitu. Dia sama juga dengan isti'azah dengan at-ta'awuz. Apa tu ta'awuz? Rupanya ta'awuz tu ta'awuz dengan isti'azah samalah. Cuma beza kalau orang yang dia belajar isti'azah, dia tahu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tapi kalau dia tak pernah dengar istilah at-ta'awuz, dia akan anggap ta'awuz tu istilah baru ke? Dia begitu. Jadi ni tuan-tuan kena faham balik. Iftitah dengan istiftah itu sama. Baik. Mengenainya dalam masalah doa iftitah ni, mengenainya Al-Imam An-Nawawi telah pun menyebutnya secara panjang lebar di dalam kitabnya Al-Azkar. Baru saya sebut Al-Azkar. Tuan-tuan ada tak kitab ni kat rumah? Kata ulama ataupun kata guru kami, tuan, siapa yang tak ada kitab ni kat rumah, dia ada benda-benda lain tapi tak ada kitab ni, tuan-tuan, dia sangat rugi, tuan-tuan. Sangat rugi. Sampaikan kata ulama, kalaulah kita perlu gadaikan harta kita semata-mata nak beli kitab Al-Azkar ni, tuan-tuan, kena beli. Kat rumah tuan-tuan ada tak kitab ni satu? Sebab tu dekat pondok saya buka pengajian kitab Al-Azkar, tuan-tuan. Kitab ni kita buka. Harga kitab ni kalau tuan-tuan beli lebih kurang RM85 je. Kalau yang sekarang punya cetakan warna kuning, tebal. Kan? Kalau tak ada, besok cari. Cuba baca. Memang tebal, tuan-tuan, tapi manfaat dia, tuan-tuan, sangat banyak. Daripada situlah tuan-tuan boleh tahu dalil-dalil kita berdiri apa dia, dalil baca Fatihah apa dia, dalil rokok apa dia. Sebelum ni kita ikut je kan, rukun solat ada 13, dalil tak tahu. Daripada situ tuan-tuan boleh tengok dalil hadis tu. Dia ada sebutkan dalil sekali lagi. Al-Azkar. Termasuk zikir-zikir dalam solat dan zikir-zikir sebelum solat dan zikir selepas solat, dia sebut satu-satu.
Besok tuan-tuan, habis salat subuh jamaah, kan, dalam sekitar jam 9 pagi rasanya kedai kitab dekat Jalan Ibrahim tu dah buka dah. Jalan dekat jalan apa, Pasar Melayu tu, kan, Selama tu kan, Bajrai dalam tu kan, tuan beli. Tapi hari tu saya punya pelajar pondok nak beli pun kata habis, tak ada stok. Sebab hari tu saya ada order dekat 40 kitab, saya ambil sekali sebab nak bagi pada pelajar kan, pelajar pondok lah. Jadi tuan-tuan ambil manfaat ni, rugi kalau tak ada. Kitab ni tuan-tuan baca pun dah boleh faham dah, kerana dia sudah dialih kepada bahasa yang mudah untuk kita faham pada hari ini. Sangat mudah kan. Kan? Jadi kalau buka baca pun dah boleh faham dah. Dia bukan macam kitab-kitab yang kita baca, kitab-kitab turas yang lama. Yang tu memang kena berguru tuan-tuan. Kalau baca salah faham. Tapi kitab al-Azkar ni dah mudah dah. Maka apa disebut, Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar mengenai masalah doa iftitah ataupun istiftah tadi. Dia kata apa? Pada muka surat berapa? Halaman 90. Di sini saya nukilkan kata-kata beliau seperti berikut. Apa dia kata? Ketahuilah bahawa terdapat banyak hadis-hadis sahih yang membicarakan tentang sirah, iaitu susunan perkataan-perkataan dan ayat-ayat berkenaan dengan bacaan doa iftitah. Banyak tuan-tuan. Nak baca doa iftitah ni dalam kitab Al-Azkar, tuan-tuan nanti tuan-tuan tengok sini. Dia disebut banyak. Ada yang doa iftitah yang panjang sangat. Memang panjang kan. Tuan-tuan tengok, Allahu Akbar, panjang ni. Kan? Ada yang pertengahan, ada yang pendek, tapi pendek tu pun sebenarnya panjang juga. Bermula daripada wajah tu, kan? Itu pendek, paling tidak. Banyak. Tapi dia kata dari hadis-hadis sahih ini itu bolehlah kita gabungkan doa iftitah seperti berikut. Ditulis tuan-tuan dalam kitab ni. Apa doa iftitah yang boleh dibaca? Allahu akbaru kabira. Sebut. Jangan Allahu akbar kabira. Ramai yang sebut Allahu akbar kabira. Apa silap dia? Ra itu yang baris depan dia sukunkan, kan? Allahu akbaru kabira. Jadi kalau sambung Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ni panjang tak? Ni tuan-tuan rasa pun dah panjang. Tapi sebenarnya ni doa iftitah pertengahan, belum panjang lagi. Tapi ni lazim kita baca. Kalau tak cukup dengan tu, tuan-tuan nak tambah boleh tambah. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abdu zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ni doa ni tuan, ni antara doa juga tuan-tuan. Dia zikir yang termasuk daripada doa. Kan? Yang mana kita nak ngaku Allah Ta'ala itulah raja bagi segala raja, kan? Dan tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Allah jualah Tuhan kita dan kita ni hamba Allah. Pengakuan kita, nampak tak? Kan? Kita ni hamba yang banyak menzalimi akan diri kita sendiri. Tu. Kan? Maka kadang-kadang kita banyak buat dosa, maka kita minta pada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita kesemuanya. Ni dalam doa iftitah ni ada doa ni. Tapi kita tak pernah dengar, kan? Jarang dia dengar, kan? Maka sesungguhnya tidak adalah yang boleh mengampunkan dosa kita melainkan Allah yang boleh ampunkan dosa kita. Itu dia kata. Kan? Kemudian wahdini li ahsanil akhlaq, minta Allah beri pada kita petunjuk dengan sebaik-baik yang mana kita diberikan, makna kata akhlak kita sebaik-baik akhlak. Kan?
Dan tidak ada petunjuk yang sebaik-baiknya melainkan petunjuk itu datang daripada siapa? Allah Ta'ala. Nampak tak? Doa ni panjang ni. Baik. Nanti kita syarah. Wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik wa ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alain astaghfiruka wa atubu ilaik. Ni tuan-tuan kalau nak baca doa yang panjang ni, tuan-tuan boleh baca waktu solat seorang diri boleh lah. Waktu bangun qiyam kan, ataupun solat sunat, tuan-tuan boleh baca ni. Tapi waktu jamaah jangan pula baca begini. Kan? Jamaah dia tunggu bila imam nak baca Fatihah ni. Sambung lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataya ya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayai bithalji wal ma'i wal barad. Ni nak minta Allah supaya jangan berikan kita dalam keadaan kelaparan, kehausan dan sebagainya disebabkan kesilapan kita. Bersihkan diri kita kan daripada segala kesilapan kita, seperti mana Allah sucikan pada air dan sebagainya kan. Minta Allah bersihkan diri kita tuan-tuan, sampai begitu sekali. Kalau faham tuan-tuan makna ni, tuan-tuan penuh dengan makna yang tersirat, maka itu menunjukkan tanda kita ni zero tuan-tuan. Segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kadang-kadang baca doa iftitah pun tak faham. Allahu akbaru kabira, baca hari-hari tapi tak faham. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sebut tuan-tuan, kita puji Allah pada waktu siang dan pagi dan petang. Bukrah wa asila, pagi petang. Tapi kita sebut Allah ke pagi petang? Tak juga. Lepas subuh sunat baca wirid ni panjang sikit, lepas maghrib pun panjang, tak buat. Kan? Tuan-tuan, kalau nak Allah Ta'ala pelihara tuan-tuan daripada wabak, tuan-tuan amalkan surah 3 kul, baca 3 kali. Amal 3 kul, baca 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu bin nas 3 kali. Lepas subuh buat, lepas maghrib pun buat. Pagi sekali, petang sekali. Amalkan. Jadikan ia sebagai aurat atau wirid tuan-tuan. Tapi kita jarang buat ini ya. Sebenarnya boleh je buat. Waktu kita jadi imam subuh tu kita buat, baca. Jadi secara tak langsung kita buat, jamaah dapat juga. Tapi bila imam buat begini, confirm sikit-sikit jamaah akan bangun. Makin kurang betul Tapi boleh tuan-tuan, buat, lebih baik buat. Lepas mana kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan dah habis baca Al-Fatihah kan? Kan dah berpaling ke kanan, sunat imam paling ke kanan. Lepas tu baca Fatihah, baca ayat kursi. Allahumma antas salam tu dah boleh paling kanan lah. Baca Fatihah, baca ayat kursi, sambung sambunglah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardu sampai habis. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sambung lagi syahidallahu annahu la ilaha illallah. Tu kan? Itu biasa tuan-tuan, wirid biasa. Tapi wirid ni jarang orang baca, jarang kita buat. Kita biasa sampai ayat kursi terus wirid tu. Kan? Boleh buat. Sampai syahidallahu annahu la ilaha, sampai innad dina indallahil islam. Masuk lagi qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu, wirid tu baca. Kemudian sambung lagi 3 kul, baca 3 kali. Kan? Lepas baru ilahana ya rabbana subhanallah. Buat bila tu? Dan subuh dengan maghrib je. Buat 2 kali tu. Lepas subuh dengan lepas maghrib. Kan? Zuhur, asar, maghrib, zuhur, asar dengan isyak, yang tu tak panjang pun tak apa. Kan? Sebab tuan-tuan tahu bahawasanya antara subuh dengan maghrib ni adalah antara waktu giliran malaikat. Dia nak tukar shift, betul kan? Tuan-tuan tahu hadis tu kan? Malaikat akan ambil daripada siang dia bawa sampai malam, malam bawa pada siang balik, dia akan bertukar shift waktu tersebut. Waktu tersebut kalau malaikat nampak kita sedang duk wirid tuan-tuan, maka dia akan bawa catatan amal tu dengan keadaan baik-baik dan dia akan sampaikan kepada Allah Ta'ala dengan keadaan yang baik-baik
juga kan. Panjang sikit kan. Baik. Jadi ini antara contoh doa iftitah yang panjang. Tapi kalau tuan-tuan nak baca juga, tapi jangan baca lambat sangat. Baca dengan kadar segeralah. Jadi bolehlah habis cepat sikit dalam keadaan 12 saat, 12 second bolehlah. Kan? 12 second habis insya-Allah boleh, tak ada masalah. Boleh. Baik, terdapat juga sirah-sirah yang lain yang berpunca daripada hadis-hadis yang tidak sahih mengenai doa iftitah. Namun demikian saya tidak menyebutkannya di sini. Cukuplah dengan memberitahu mengenainya agar mereka yang mendengar sirah-sirah lain daripada yang tersebut di atas tidak mempersoalkannya. Jadi dia tak nak bawa sirah lain daripada sirah yang sahih. Kalau bawa sirah yang dhaif, nanti kau dia cakap ni kan dhaif ni, kan. Dia kata dibawa yang sahih. Yang sahih ni pun kadang-kadang kita tak amal. Kan? Yang sahih pun kita tak amal. Kan? Jadi ini antara bentuk doa iftitah yang mana sebagai imam kita nanti jadi imam jangan tinggal doa iftitah. Kan? Baik. Ada tak iftitah pendek atau ringkas? Ada. Ada tak doa iftitah yang pendek atau ringkas? Jawabnya ada. Faslun. Mustahab membaca keseluruhan doa iftitah di atas bagi munfarid, iaitu orang yang salat seorang diri. Baru saya sebut ni, Pak. Tuan-tuan nak baca ni boleh baca waktu solat seorang diri. Waktu jamaah memang akan jadi panjang, maka sampai wa ana minal muslimin dah memadai dah. Daripada situ Allahu akbar kabira sampai wa ana minal muslimin dah memadai. Jangan sambung lagi Allahumma antal malik. Dia akan jadi panjang. Yang ni sesuai untuk tuan-tuan buat solat sunat rawatib ke, kan. Nak baca, bacalah. Kalau sempat bacalah, kan. Begitu juga imam yang mendapat izin daripada kesemua makmum, boleh baca. Kalau imam tu kata saya nak baca doa iftitah panjang, makmum redha, boleh, tak ada masalah. Silakan. Sebab makmum pun nak baca sekali. Kan. Contoh mana tuan-tuan kadang-kadang buat begini ni tuan-tuan, waktu di madrasah. Waktu di madrasah, dia nak latih kita, dia nak kita amalkan dengan doa yang panjang ni tuan-tuan. Jadi dia beritahu setiap kali solat amal ni, doa iftitah yang panjang ni, supaya ingat pada kepala kita. Tapi kita bukan kata ianya wajib buat, tak. Tapi ia membawa maksud kalaulah nanti kita nak buat, kita boleh buat. Mana waktu sekolah apa dia, waktu duduk, waktu madrasah tuan-tuan, dia amal, baca. Waktu setiap solat fardu 5 waktu. Walaupun pada ketika itu imam ditugaskan oleh pengetua buat, jamaah tak reda tetap kena reda juga. Sebab apa? Sebab fatrah belajar. Kan? Dia sama juga. Kalau dulu anak-anak kita waktu lepas solat habis salam terus bangkit berdiri, tapi bila dia masuk je madrasah dia kena duduk wirid, tuan-tuan, nak atau tak nak kena duduk. Sebab itu fatrah belajar, medan ditarbiyah. Kan? Jadi kadang-kadang ada setengah madrasah baca doa iftitah, anak balik ngadu kat mak, kata solat panjang sangat, kata. Dia kata kan, rupanya ada tujuan dan hikmahnya. Tujuan dia apa? Nak melatih. Maka tak ada masalah perkara tersebut, kan. Baik, sambung. Sekiranya imam tidak mendapat izin daripada kesemua makmum, maka ia tidak diharuskan memanjangkan doa iftitah. Dia tak diharuskan memanjangkan doa iftitah panjang itu. Bahkan memadai dengan meringkaskannya. Ringkasan yang hasan yang terelok bagi doa iftitah itu seperti berikut. Jadi kalau jamaah tak redha, dia kata, "Mam, jangan panjang sangat, Mam." Kan? Katalah begitu contoh, Maka boleh baca yang pendek? Boleh. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu dia. Tak perlu baca Allahu akbar kabira. Tapi nak baca boleh juga, tak ada masalah. Kan? Cuma dia kata yang lebih elok adalah bermula daripada wajah tu, kan. Doa iftitah yang ringkas. Tapi kalau imam baca daripada Allahu akbar kabir, Allahu akbaru kabira, salah tak? Tak salah juga. Boleh belaka, tak jadi masalah. Boleh dapat, Baik.
Sambung. Sebenarnya bukan imam yang tidak mendapat izin daripada keseluruhan makmum membenarkan doa iftitah yang panjang sahaja yang dicadangkan membaca doa iftitah yang pendek di atas. Malah munfarid yang hendak memendekkan solat juga dicadangkan begitu. Kalau kita nak cepat, kita ni bila solat sunat rawatib nak cepat tak? Nak cepat tapi tak baca doa iftitah. Tak baca langsung doa iftitah. Ulama kita kata apa? Walaupun dalam solat sunat, kalau fardu kita dituntut dengan sunat yang dituntut sangat, apatah lagi sunat pada solat sunat. Maka solat sunat pun jadi kita buat qabliyah tadi, kita buat ba'diyah tadi, buat tak agak-agak? Ni ramai orang tak buat. Maka sebab tu dikata dalam solat sunat rawatib sama ada qabliyah maupun ba'diyah, maka bolehlah seseorang yang solat seorang diri itu dia baca yang pendek ni, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Dia baca itu. Boleh dia baca itu. Jangan dia tak baca terus. Ini rugi. Sebab lazim saya sebut, lazim orang kita kalau solat sunat rawatib dibuat macam mana? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Terus baca Fatihah, betul tak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Siapa yang pernah buat macam ni? Ramai yang buat begini. Tak ramai yang buat Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah, baru rakaat. Dia ada masa tak? Masa dia banyak tuan-tuan. Lainlah orang yang kesuntukan masa, barangkali dia suntuk masa, tapi katanya kalau dia suntuk masa sekalipun, ambil barakah sikit daripada doa iftitah yang ringkas tadi. Kan? Jadi tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan saya ajak diri saya dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lepas ni kita amalkan doa iftitah, tidak kira sama ada salat fardu maupun salat sunat. Buat. Mudah-mudahan adalah ganjaran yang Allah akan berikan yang terbaik untuk diri kita. Baik, halaman sebelah 367. Iftitah mustahab dibaca sama ada di dalam salat-salat fardu maupun salat-salat sunat. Baru je sebut tadi. Ketahuilah juga bahawa bacaan atau zikir-zikir ini mustahab dibaca sama ada salat-salat fardu maupun sunat. Sekiranya seseorang yang solat itu tidak membacanya dalam rakaat pertama sama ada dengan sengaja ataupun terlupa, maka ia sudah tidak disunatkan membaca lagi di dalam rakaat selepasnya kerana waktunya sudah berlalu. Sekiranya ianya tetap membaca, maka makruh hukumnya, namun demikian salatnya tidak batal. Maknanya kata apa tuan-tuan? Kita nak baca rakaat pertama tapi tak dapat baca, mungkin terlupa. Lepas takbir terus baca Fatihah. Sampai rakaat kedua kita baca doa iftitah, kata ulama tak boleh lagi baca Fatihah, baca doa iftitah. Kenapa? Kerana masa untuk kita baca doa iftitah telah luput. Kalau kita baca juga, kata ulama, makruh. Dan makruh ini kata ulama dia tak batalkan salat. Makruh je tapi salat masih sah. Rugilah kalau buat. Kan maksud begitu Jadi dalam kitab dia sebut apa? Buat doa iftitah, buatlah tak kira sama ada salat fardu maupun salat sunat. Selain dari itu, sekiranya seseorang yang salat itu tidak membacanya selepas takbiratul ihram sehinggalah ia memulakan bacaan al-Fatihah atau a'udzubillah, maka ia dikira sudah luput dari masanya. Namun demikian sekiranya ia tetap membacanya semula, maka salatnya dihukumkan Namun demikian sekiranya ia tetap membacanya semula, maka solatnya tidak dihukumkan batal. Jadi sebenarnya luput masa tu apa dia? Bila kita baca Fatihah, bukan sekadar Fatihah, kita mula baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, lepas tu dah tak boleh baca doa iftitah lagi dah. Jadi bila masa dia lepas takbiratul ihram sebelum baca a'udzubillah, itu tak kadar masa doa iftitah. Selepas daripada tu tak ada lagi doa iftitah. Boleh faham Okay, jadi dah azan Baik, kita bagi ruang untuk azan insya-Allah.
Baik, kita sambung. Jadi bilakah bermulanya tempoh untuk kita baca doa iftitah adalah setelah kita selesai ataupun sempurna takbiratul ihram dan sebelum kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maka kalau kita dah mula baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka telah luputlah waktu untuk kita baca doa iftitah. Tapi kalau kita baca juga, kata ulama dihukumkan makruh, tapi tidaklah menjejaskan kesahihan solat. Mana kata solat tak batal. Baik, sambung. Untuk permasalahan berkaitan dengan muwafiq dan masbuk sudah pun saya sebutkan sebelum ini. Jadi masalah muwafiq nak baca doa iftitah macam mana, masalah masbuk nak baca doa iftitah macam mana, telah pun disebutkan pada pertemuan yang awal dahulu kan. Kalau masbuk, dia boleh baca doa iftitah tak tengok keadaan. Kalau dia sampai tu, kalau dia rasa dia tak sempat untuk rokok, maka dia jangan baca doa iftitah dengan ta'awuz, dia terus baca Fatihah. Ini saya pernah bincang awal dahulu. Baik, perbahasan selanjutnya mengenai iftitah akan saya sebutkan dalam perbahasan mengenai adab kedua. Yang ni nanti pengarang kitab akan bincang pasal masalah makmum baca doa iftitah pada adab makmum ketika solat nanti, yang nombor 2. Pada halaman 409 nanti akan sebut. Yang tu nanti kita akan masuk insya-Allah. Cuma perlu kita fahami di sini, bila mana kita jadi imam, kita sebut jangan tinggal doa iftitah. Kita pula solat seorang diri, jangan tinggal doa iftitah, tak kira sama ada solat fardu maupun solat sunat. Adapun berkenaan dengan hukum muwafiq atau masbuk dalam doa iftitah, itu nanti kita akan sebut insya-Allah pada pertemuan akan datang, pada adab-adab makmum ketika salat, pada adab yang kedua halaman 409 kita akan bincang insya-Allah akan datang. Dari adab-adab makmum di dalam salat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Selesai tentang perbincangan kita berkaitan dengan adab yang ketiga bagi imam ketika salat, iaitu jangan tinggal doa iftitah. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan nak tanya, boleh tanya, silakan. Ada soalan? Ya. Kerana cerita yang Nabi dengan sahabat itu, sahabat ni baca doa iftitahnya tu, kalau tak silap Nabi baca yang mula-mula tu Ustaz. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Kan Nabi tanya siapa yang baca doa ni, kan kata sahabat kata dia lah, kan kata Nabi itulah
Ya. Maksudnya kita ambil daripada tu lah. Saya yang bawah ni, yang pendek yang bawah ni baru. Betul. Kita baca yang tu apa pandangan Ustaz? Tak jadi masalah. Sebab tu saya kata tak beramal pada dua-dua tak jadi masalah. Kan? Mungkin nanti kita akan bincang. Ada juga makmum yang boleh baca doa iftitah bermula daripada wajah tu nanti. Sebab apa? Barangkali imam tak baca doa iftitah. Ingat, masalah doa iftitah dia berhubung kait bila imam tinggalkan doa iftitah maka makmum tak ada peluang nak buat. Yang ni pun kita pernah bincang dalam tajuk makmum boleh mufaraqah kalau imam dia tak buat sunat maksudah. Apa contoh sunat maksudah? Adalah doa iftitah. Dia boleh mufaraqah. Tapi kalau dia tak nak mufaraqah, dia boleh kekalan jamaah tapi dia ambil pendekatan baca doa iftitah pendek ni. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Jadi dua-dua tak jadi salah, dua-dua betul dan dua-dua ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Maka pilihan pada kita nak amal mana. Kalau kita boleh beramal dengan Allahu Akbar kabira, kalau tuan-tuan tanya saya waktu jadi imam, waktu jadi makmum, saya amal yang panjang. Allahu Akbar tu sampai wa ana minal muslimin. Kan? Tapi kalau mungkin waktu kita solat sunat, mungkin solat sunat, waktu kita solat sunat tu kita kesuntukan waktu. Ambil daripada wajah tu wajhil ladzi fataras sama. Jadi dia bergantung kepada keadaan kita. Kalau berkeluasan, lagi panjang yang doa yang kita baca ni, lagi bagus. Kan? Bila kita buat waktu tahajud, kan? Waktu kita tahajud, waktu kita solat sunat witir, buatlah. Pulunlah habis-habis tuan. Boleh Jadi tak ada masalah. Dua-dua tu betul tak ada masalah. Memang pintu langit terbuka dua adalah disebut secara jelas. Kerana di situ Nabi SAW nak tunjukkan galakan supaya jangan tinggal doa iftitah. Kan? Jangan tinggal doa iftitah. Tapi hari ni ulama kita tekan tuan-tuan, jangan tinggal doa iftitah. Tapi hari ni tuan-tuan kita ambil ringan. Dia kata apa? Ini masyaqqah solat, tak baca tak apa. Mana datang fatwa masyaqqah solat ni saya kata? Kan? Sepatutnya kalau dia faham dia baca. Dia kata ini masyaqqah tak payah baca tak apa lah. Kan? Kan dia kata benda ni lagi aku kata yang sunat je ni. Nanti jamaah tak redha masalah juga ni kata. Jamaah redha tak redha pasal doa iftitah tak ada kaitan kan. Sebab ada jamaah yang diberi pilihan untuk mufaraqah kalau imam tak baca doa iftitah. Kan? Masalah juga. Jadi sebab tu kita baca je. Jamaah dia akan faham, lama kelamaan dia akan faham. Kan? Yang tak boleh apa dia? Imam baca surah panjang. Kalau jamaah tak redha tak boleh, makruh bagi imam pula. Apa dia? Imam baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 100 rakaat pertama. Contoh. Jamaah tak redha, imam makruh waktu tu. Itu baru betul. Dan betul juga dia kata makruh bagi imam yang baca doa iftitah yang panjang tadi. Tapi kalau dia baca yang pendek, makruh tak? Tak makruh. Malahan itu sunat. Boleh faham Jadi yang nak kena faham, imam kena faham, makmum pun kena faham juga. Kan? Sebab dia pengamalan ni dia ada timbal balik. Imam buat, makmum buat, sama-sama buat. Sebab apa? Lepas imam takbir, waktu itulah dua-dua dia akan buat secara serentak. Baca. Bila imam mula baca Fatihah, makmum dah habis baca doa iftitah, makmum dengarlah bacaan Fatihah imam. Hukumnya apa? Sunat makmum diam dengar bacaan Fatihah imam. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi tak? Mana lebih afdal kita nak dengar Fatihah ataupun kita baca doa? Kat sini ada saingan yang kita dapat. Ada orang tanya, Ustaz, pada ketika itu imam ni memang pakat tinggal doa iftitah selalu sangat. Kita pula nak baca doa iftitah. Maka kata ulama di sini dia ada saingan. Maka kita ambil doa iftitah. Sebab apa? Kita mungkin tak dapat dengar bacaan Fatihah imam, tapi lepas tu kita boleh baca Fatihah lagi. Adapun doa iftitah, kalau kita tak baca, kita luput tu tak boleh buat. Maka kata ulama di sini apa yang terbaik? Baca doa iftitah lebih baik berbanding pada ketika itu imam yang tak baca doa iftitah. Kita baca je lah. Tapi baca ringkas lah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampailah wa ana minal muslimin kan. Jadi macam mana dengar Ustaz? Macam mana kita nak dengar sedangkan imam tak baca doa iftitah? Dan dalam masalah mufaraqah, makmum boleh mufaraqah kalau imam tak baca doa iftitah. Tapi kita tak naklah sampai mufaraqah. Maka kita nak jaga masalah tersebut, kita ambil pendekatan baca doa iftitah seiring dengan imam baca. Adapun tentang dengar bacaan Fatihah imam, lepas nanti imam baca Fatihah, kita masih sempat lagi baca Fatihah.
Tapi kalau kita tak baca doa iftitah, lepas tu boleh baca lagi tak? Dah tak ada peluang lagi dah. Sebab tu kita tekan sangat baca doa iftitah. Kita okey, ada soalan? Ya. Sunat saktah juga, sama juga. Imam baca surah panjang ke atau imam baca surah pendek ke, kata ulama sunat imam saktah juga. Walaupun imam baca surah panjang, mungkin barangkali hari Jumaat baca surah As-Sajdah rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Insan, kan? Ya, tetap imam sunat saktah. Sebab apa? Kalau dia tidak ada beza antara panjang pendek, sebab dia punya masalah imam baca surah Sajdah, makmum berlaga nak baca Fatihah. Maka kata ulama tidak ada beza, sama je. Kalau imam baca surah panjang sekalipun, maka dalam mazhab Syafi'i sunat imam saktah. Kalau imam baca surah pendek, apatah lagi, kan, apatah lagi dalam surah pendek. Jadi dua-dua sama, kan. Sebab tu kadang-kadang kalau saya jamaah minta saya jadi imam waktu subuh Jumaat, kena tahan sikit lah. Memang panjang lah. Panjang ni waktu lepas Fatihah saktah lah. Habis saktah baru baca surah Sajdah, ayat 15 sujud, bangkit lagi sampai ayat 30. Betul Habis rakaat tu rakaat pertama dah, masuk rakaat kedua surah Al-Insan. Kan gagah tak gagah je lah. Tapi tu kata ulama perlu juga kepada pemberitahuan kepada jamaah. Tapi kalau tempat tu dah biasa buat, tak ada masalah kan. Memang jamaah semua dah tahu dah. Subuh Jumaat je mesti Yasin, mesti sajadah dengan insan. Tak ada masalah. Kan? Baik. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar itu saja daripada saya, tuan-tuan. Yang baik adalah datang daripada Allah dan yang buruk adalah datang daripada saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah datang daripada Allah. Insya-Allah nanti pertemuan akan datang, nanti kita sambung pada adab imam yang keempat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.